Penunggak agama bukanlah berita palsu. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Dan janganlah kamu menjual beli ayat-ayatku dengan harga yang murah. Kepada rakyat Malaysia, berhati-hatilah menilai manusia kerana penunggak agama memang wujud. Guru agama sini? Panggil saya Mahaguru Eddie Guerrero. Saya nak tanya soalan dia. Apa komen untuk guru berkenaan dengan undi 18? Undi 18 ni kita jangan terikut dengan barat lah. Kerana budak-budak yang berumur 18 tahun ni kita tak boleh harap lagi lah. Jadi pengundi yang tak matang akan melahirkan pemimpin yang tak matang. Jadi ambo kira ambo bersetujulah dengan kenyataan Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa kita tolak pengundi 18 tahun ni. Dulu Tok Guru kata PAS ni sokong undi 18. Lagu mana bolak law ni tu? Begini, masa dulu tu, masa saya kata PAS menyokong undi 18 tu, ketika itu PAS juga tak matang. Jadi law ni PAS telah pematang. Jadi PAS pun rasa betul lah memang kanak-kanak yang berumur 18 tahun ni tak boleh mengundi lagi. Jadi mereka ni belum matang. Jadi kita perlu melalui proses kematangan dulu. Dan Islam pun kata dah, dalam Islam ni nak jadi pemimpin, nak buat keputusan yang besar, mestilah akil balik. Jadi kita kira kita ikutlah, jangan terikut-ikut dengan barat. Islam itu telah menggariskan panduan untuk menjadi pengundi dan jadi pemimpin. Jadi kita ingat, gunalah Islam untuk mengundi. Jangan kita terikut-ikut dengan ideologi barat ni. Apa komen untuk guru berkenaan hak kahwin di Kelantan yang umur 18 tahun ni boleh nikah dah? Ya beginilah. Kita ambo dah kita kira dah ramai dah soalan ni. Jadi ini soalan-soalan yang telah pun direka oleh DAP. Jadi dia nak menyamakan di antara mengundi dan juga berkahwin. Sedangkan masalah kahwin ini masalah takdir. Yang Allah telah takdirkan dia perlu berkahwin umur 18. Kenapa kita manusia ni nak menolak? Jadi kita jangan mudah terpengaruh dengan agenda komunis, dengan agenda penjajah, dengan agenda DAP ni, seolah-olah nak menjadikan negara ni seperti negara komunis. Ya, kita ingat kesan GST ni lama dah. Jadi janganlah kita sendiri duduk bawa suara komunis, duduk bawa suara DAP. Jangan. Cukup Islam telah menggariskan bahawa mestilah sesiapa yang nak mengundi, orang itu matang. Jadi saya kira 18 tahun ini belum matang. Jadi kita tak payah nak tanya banyak lah. Kerana Amirul Mukminin kita telah berfikir secara panjang. Jangan kaitkan di antara mengundi dan juga berkahwin. Yalah, kalau kita kira memanglah, saya sendiri pun kalau ada perempuan umur 18 tahun, dia nampak matang. Tetapi kalau perempuan itu berumur 18 tahun untuk mengundi, saya nampak dia tak matang. Apa soalan terakhir, apa komen untuk guru berkenaan dengan gelaran penunggang agama? Ini pun memang orang kata dicipta-cipta untuk menjatuhkan golongan agama ni. Kenapa kita nak orang yang pakai serban, pakai jubah ini nak dimusuhi? Kami membawa perjuangan Allah. Kami menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kami ini difitnah, tidak lain tidak bukan kerana semuanya terpengaruh dengan komunis, terpengaruh dengan DAP. Jadi saya mengharapkan sangat rakyat Malaysia, kita mesti menolak DAP, menolak mereka yang tidak mahu melihat Islam syumur di tanah Melayu ini. Jadi kita hendaklah membeli barangan buatan Malaysia. Kita hendaklah memakan buah-buahan tempatan. Kita juga hendaklah memakan arnab. Jadi saya harap sangat kepada penyambung lidah DAP ini, insaflah. Tunggu. Hamba terlupa nak tanya soalan lagi. Nanti bukan untuk guru. Mahaguru Eddie Guerrero. Hamba silap. Apa pendapat guru mengenai gelaran Tok Lebay tak mana mereka? Okey. Ini cakap-cakap yang nak
merosakkan imej PAS Kelantan dan PAS Terengganu lah ni. Untuk makluman semua lah. Kalau kita tengok ni, kita tengok sini ni. Kalau kita semua tahu Islam itu lahir di Padang Pasir. Tengok bagaimana kita telah menjadikan Kelantan seperti Padang Pasir. Kalau kita pergi ke Kuala Krai, Gua Musang, di Kedah, sekarang kita telah mengusahakan supaya Malaysia ni menjadi Padang Pasir. Yalah, kerana Islam itu sendiri naik di Padang Pasir, maka kita telah berusaha untuk menjadikan Malaysia seperti Padang Pasir. Kita tengok sungai kita. Ramai yang kata Pak Lebay itu Padang Meretah. Tengok warna sungai kita. Warna sungai kita warna oranye seperti pasir. Inilah warna sungai sepertinya mengalirnya di Sungai Nil. Jadi kepada yang cakap Pak Lebay tak Padang Meretah tu, sebenarnya mereka tak pernah datang ke Kelantan. Kalau mereka datang ke Kelantan, mereka datang ke Terengganu, mereka akan insaf. Dan seperti mana tugas saya menginsafkan seluruh pelabur-pelabur dunia supaya datang ke Kelantan. Nah, hari ini mereka tak datang lagi kerana COVID-19. Saya pun tak boleh nak pergi lagi kerana COVID-19. Dan usaha-usaha ini sentiasa dihalang oleh DAP. DAP lah yang menjadi musuh negara. Jadi saya kira anda pun mungkin diupah oleh DAP untuk tanya soalan-soalan ni. Tapi saya tak apa. Saya sabar dan saya akan jawab. Saya bagi lagi satu soalan nak tanya, tanyalah. Mengenai isu warna air Sungai Kelantan Pak cemar berbanding negeri DAP di Pulau Pinang. Oh. Itulah masalah bila buta warna, buta hati, semua nampak Pulau Pinang, semua nampak DAP bagus. Itu semua permainan agenda komunis. Kita kena ingat, sebelum merdeka lagi, penjajah telah datang ke Kelantan. Ini semua kesalahan yang telah pun diturunkan kepada kami kerana penjajah. Kesan penjajah yang datang ke tanah Melayu ini sampai ke hari ini kita nak membersihkan itu sangat susah. DAP dia bersama dengan penjajah, dia bersama dengan kumpulan penjajah. Tapi kami yang lawan penjajah, kami ditekan. Sungai kami telah disabotaj. Lihatlah sungai kami ini, tetapi kami berusaha. Dan saya sendiri nak menangis tengok sungai ini. Kerana itulah timbalan presiden kami setiap kali tengok sungai nak menangis. Dan insyaAllah tangisan-tangisan orang mukmin, tangisan-tangisan orang Islam yang berjuang menegakkan hukum Allah ini akan menjernihkan sungai ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuba nak berlakon. Jadi kalau lakonan itu tak menjadi, saya minta maaf. Sebenarnya apa yang saya cakap tadi lebih pada lakonan saja, dan itu adalah imajinasi saya. Mungkin orang PAS rasa ini bukan perkara PAS, tak apa. Ini hanya imajinasi di mana saya nak membuktikan bahawa perundungan agama itu memang wujud. Beliau akan menggunakan pelbagai ayat Quran, hadis Nabi untuk memperlihatkan tindakan mereka itu betul. Jadi kita kena berhati-hatilah. Perundungan agama ni memang wujud, ianya bukan berita palsu. Yalah, kalau kita tengok seperti saya tak katalah Presiden PAS itu menunggang agama, tetapi kalau kita tengok dalam isu umur 18 tahun. Sebelum ini kata sokong. Namun apabila SPR mengeluarkan bahawa tak sempat untuk menguruskan undi 18, tak keluar lagi kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, terus kata bahawa memang umur 18 tahun ni tak matang. Sedangkan di Kelantan mereka kata kahwin awal ni kerana faktor keperluan. 18 tahun, 16 tahun bagi wanita sudah pun layak untuk berkahwin. Kalau layak untuk berkahwin dan menjadi pemimpin, bagaimana dari parti PAS sendiri memberitahu bahawa umur 18 tahun tidak layak untuk memilih pemimpin. Saya kira inilah mereka-mereka yang sentiasa mencari ayat Al-Quran untuk membenarkan, merasionalkan tindakan mereka. Walaupun mereka kadang-kadang dah nampak bahawa mereka tu menggunakan ayat suci Al-Quran untuk kepentingan mereka, tetapi mereka tidak kisah. Jadi video pendek tadi saya kira sengaja saya bawakan watak manusia yang berjubah untuk makluman. Pak saudara Nabi yang Nabi lawan pun berjubah. Pakaian agama belum tentu menunjukkan akhlaknya dalam beragama, apatah lagi akhlaknya ketika berpolitik. Maka berhati-hatilah. Dalam dari segi undi 18 tahun, saya harap pimpinan PAS rasional. Jangan meletakkan terus bahawa kononnya mereka yang berumur 18 tahun tidak matang. Untuk makluman, di Kelantan ini, umur 18 tahun inilah yang mereka minta untuk akad bendera. Dan saya mengajak kepada seluruh anak muda di Malaysia, jangan lagi angkat bendera PAS bagi mereka yang berumur 18, 19, 20. Kerana parti ini sendiri tidak percayakan kamu, parti ini sendiri telah menghina kamu, kononnya 18 tahun masih belum matang. Sedangkan mereka bila tengok wanita berumur
18, 19 terus nampak bergetah dan berkata sudah layak untuk berkahwin. Ini jelas menunjukkan mereka tidak membela nasib orang muda, bahkan menghina orang muda. Orang muda seluruh Malaysia, ayo kita bangkit tolak penunggang agama se-Malaysia ini.